What's up, what's up, what's up? Welcome to the Tech Dip Show. We can modify your tech and more tech for your dip. Abang Dip dengar korang baru sahaja beli iPhone. Jadi hari ni Abang Dip nak tunjukkan guide kepada pengguna-pengguna iPhone baru yang nak switch daripada Android atau Huawei phone kepada iPhone, dan benda-benda basic yang korang perlu tahu tentang iPhone. Okay, ini mudah sahaja. Ini adalah tahun 2022. Jadi macam juga switching from Windows to MacBook yang Abang Dip cakap tu. Windows dan MacBook ni dah jadi sama dah, sebab history dia dah lama kan. Jadi iPhone dan Android juga banyak tiru each other. Jadi dia banyak benda yang sama. Tapi hari ni Abang Dip nak tunjukkan basic iPhone untuk korang yang baru nak beli iPhone ataupun baru sahaja dapat iPhone baru korang. Jadi jom kita pakai iPhone. Okey. Pertama sekali korang boleh tengok kat sini, ini iOS 16. Jadi kita tengok dia punya new wallpaper ni boleh customize, dan juga screen dia jadi gelap. Bila kita activate, boom, dia cerah. Okey. Screen gelap ni indication of iPhone 14 Pro, di mana dia ada always on display. Okey. Jom kita buka iPhone kita. Tada! Okay, cantik. Inilah dia iPhone 13 yang kita ada sekarang ini. Okay, jadi Abang Dip nak walk through lah korang benda-benda yang penting tentang iPhone. Pertama sekali, nombor satu yang korang perlu tahu ialah Apple ID. Okay, jadi Abang Dip buka settings kat sini, Apple ID. Okay, jadi dekat settings korang boleh tengok Apple ID. Dan Apple ID ni adalah benda yang pertama yang korang kena set up bila korang membeli iPhone, dan dia akan suruh korang set up Apple ID. Okay, Apple ID ni dia akan nama korang Abang Dip at iCloud.com. Okay, itu adalah Apple ID korang. Korang set up, dan korang set up juga password supaya semua benda selepas ini akan menggunakan Apple ID. App Store akan guna Apple ID, gaming korang akan guna Apple ID, iCloud, subscription, pembelian, semua menggunakan Apple ID. Di sinilah di mana korang store nama, nombor telefon, password, security, payment, description korang, iCloud, subscription korang, family sharing korang nak share dengan sesiapa ke apakah, semua menggunakan Apple ID. Jadi itulah dia Apple ID. Definitely bila korang set up, make sure korang ingat password, sebab benda ni sangat penting untuk korang ingat password. Dan di sini juga korang boleh tengok dekat Apple ID punya settings ada devices yang ada own under the same Apple ID. Okay, Apple ID ni not to be confused with Touch ID dan Face ID. Apa itu Touch ID dan Face ID? Ini perkara yang totally berbeza dengan Apple ID. Ialah benda yang fizikal, iaitu macam telefon iPhone baru, dia ada Face ID. Okay, jadi macam iPhone 13 ni, dia menggunakan Face ID untuk unlock the phone. Jadi swipe to unlock, dia akan unlock menggunakan Face ID, facial recognition. Touch ID untuk iPhone lama menggunakan thumbprint. Itu saja. Okay, next. Jom kita tengok apa itu next. iCloud. Okay, seperti di sini Abang ni ada iCloud subscription 2 TB. Okay, manage account storage. Tak boleh. Bukan. Okay, go back. Manage your plan. Okay, iCloud storage ni adalah seperti juga Google G Drive. Harga dia RM40 untuk 2 TB. Jom kita tengok downgrade options dia. Ini dia minta Apple ID. Okay, jadi Apple ID, Abang Dip masukkanlah Apple ID.
Okey. Jadi bila korang beli phone, dia akan bagi 5 gig free. Okey, lepas tu RM3.90 per month, 50 gig. Wow, sudah turun harga dia. Okey, Abang Nip baru sedar harga dia sudah turun. Dan tak, harga dia tak turun lah. Harga dia sama je. Harga dia dah turun lah. Tak sure. So 200 gig per month, korang dapat RM12. RM12 korang dapat 200 gig. Dan RM40 korang dapat 2 terabyte. Benda ni boleh share dengan family. Kenapa korang nak iCloud? Okay, telefon-telefon zaman sekarang, seperti yang korang tengok kat sini, kita ada banyak apps kan. Bila telefon korang penuh, dia akan offload kepada cloud. Especially macam gambar-gambar korang, dia akan offload kepada cloud. Jadi kalau korang ada iCloud yang besar, maknanya kalau korang ambil video, ambil gambar semua macam unlimited, tak habis-habis storage. Sebab bila telefon nak penuh je, dia unload. Jadi telefon anda sentiasa laju. Juga untuk apps-apps besar, bila anda lama tak guna apps tersebut, dia akan offload kepada iCloud. Okay, jadi seperti juga telefon Android anda, telefon iPhone juga boleh buat benda itu, iaitu offload to iCloud. Dan itulah dia subscription iCloud. Okay, jadi iCloud ni sangat penting. Ia juga digunakan apps seperti WhatsApp, iMessage semua untuk backup data. Jadi data korang kalau macam WhatsApp tu dah 5-6 gig untuk backup chat yang dah bertahun-tahun tu kan. Then you need a bigger iCloud subscription. Okay, next, FaceTime. FaceTime ni apa benda? Is just video call on iPhone. Dia panggil FaceTime. Okay, FaceTime ni dan juga call biasa juga boleh dilakukan pada iPad, iPhone dan MacBook menggunakan iPhone anda. Okay, jadi kalau korang on your Mac, you still can do FaceTime menggunakan iPhone anda. Kalau iPhone anda berdekatan, dan dia boleh call melalui iPhone. Okay, so that's FaceTime. iMessage pula apa? iMessage ni dia sama juga macam WhatsApp, tapi eksklusif kepada pengguna iPhone. Jadi macam-macam benda yang korang boleh buat. Basically, korang boleh hantar gambar, korang boleh chat, korang boleh buat group chat. Macam sebiji macam WhatsApp, tapi dia eksklusif kepada pengguna iPhone. Okay, iMessage ni dekat Malaysia mostly tidak digunakan oleh orang lah. Jarang-jarang tak guna langsung lah. Macam Abang Nip tak guna langsung lah iMessage ni. Orang dekat US, semua orang guna iMessage. Macam juga orang guna WhatsApp dekat Malaysia. Sebab itulah semua orang US, boleh dikatakan 90% menggunakan iPhone. Sebab semua orang pakai iMessage. Jadi kau terpaksa beli iPhone untuk pakai iMessage. Tapi di Malaysia ni, iMessage tidak digunakan langsung. Most people guna WhatsApp dan juga Telegram. Jadi itu sajalah. Okay, kalau korang dapat SMS yang biasa, korang akan dapat di app iMessage juga. Maknanya korang kena buka iMessage. Dan SMS dia akan berwarna hijau. Tapi kalau korang dapat iMessage daripada iPhone lain, message dia akan berwarna biru. Dan maknanya setiap message yang korang hantar dalam bentuk iMessage tu, seperti juga WhatsApp, dia adalah free. Okay, antara dua menggunakan hanya data lah, tak menggunakan SMS. Okay, kemudian yang terbaru sekali pada iPhone adalah Apple Pay, di mana korang boleh pakai Apple Pay. Macam Abang tunjuk kat sini, double click, dia activate dan dia pun keluar kad Abang probably not a good idea to show you that. But basically dia Apple Pay ni tak ada masalah dekat Malaysia. Sekarang ni dah ada. Kalau korang ada Maybank, M-Bank atau Standard Chartered, korang boleh gunakan Apple Pay. Just basically gunakan iPhone korang sebagai kad debit untuk tap pada terminal. Okay, jadi instead of tap card, korang tap saja iPhone atau tap saja Apple Watch. Jadi Apple Pay tak ada masalah, dah ada di Malaysia. Kalau korang ada bank-bank tersebut, M-Bank, Maybank dan Standard Chartered, korang boleh guna Apple Pay. Apa pula Apple One? Oh, okay, Apple One ni adalah subscription. Jadi macam Abang cakap tadi, korang boleh subscribe kepada iCloud RM40 ataupun RM20 ataupun RM11, RM12 ataupun RM4 tadi kan. Korang boleh subscribe iCloud, ataupun korang nak subscribe
lump sum. Jadi kalau Apple One individual, korang dapat RM20 sebulan. Korang dapat music, TV Plus, korang dapat Apple Arcade dan juga iCloud. Apple Arcade ni apa? Koleksi game-game arcade yang ada di Apple Store. Best juga. Benda ni pun dah turun harga juga. Wow, dah turun harga. Sebabnya RM20 dulu dapat Apple Arcade sahaja. Ini korang dapat iCloud storage. Biasa tadi kita tengok iCloud storage RM4 kan, 50GB. So korang dapat iCloud storage, korang dapat Apple Arcade, TV Plus and music. Kalau at RM33, korang dapat semua ni, termasuk Apple Music sekali. Jadi berbaloi juga kalau korang dapatkan Apple One subscription kalau relevan untuk korang. Bagi Abang Dik tak gunakan semua ni. Abang Dik hanya gunakan YouTube Music semua ni. So Abang Dik tak subscribe, just subscribe iCloud sahaja untuk 2TB pada RM40 sebulan dan share dengan family. Apa itu focus mode pula? Abang Dik rasa focus mode ni penting. Sebab kita dah capai iOS 16. Okay, jadi focus mode ni is on steroids now. Jadi di iPhone, okay, Abang Dik nak tunjuk. Lupa nak tunjuk tadi. Okay, kalau korang swipe belah kiri ni, korang akan dapat notification center. Dan sebelah kanan ni korang akan dapat control center. Control center ni boleh control brightness, boleh control ni. Okay, dan setiap ini ada force touch. Jadi 3D touch is no longer here dekat iPhone baru, tapi dia ada force touch. Jadi for each item, kalau korang force touch, dia akan open menu yang lebih sama juga pada home screen. Kalau korang force touch, you will get more menu untuk buat benda-benda. Okay, kalau korang nak ini korang nampak widgets dan juga icons. Kalau korang nak customize, korang boleh tekan dots kat bawah ni, dan you can actually switch off pages yang korang tak nak. Okay, balik kepada focus mode. Okay, di focus mode sekarang ni dengan iOS 16, okay, kalau korang tengok kat sini, control center, di sini ada focus mode. Abang Dik tengah guna do not disturb supaya orang tak boleh message sambil kita record video ni. Korang boleh set each setting focus mode. Okay, jadi untuk setiap focus mode ni, untuk iOS terbaru, korang actually boleh customize korang punya lock screen. Dan juga dengan lock screen ini, korang boleh link kepada home screen. Jadi macam ni kan, home screen macam ni pun boleh link. Jadi setiap kali korang tukar focus mode, dia akan tukar lock screen dan dia akan tukar layout home screen yang korang pilih. Jadi korang boleh set dekat office, tukar semua. Dekat rumah, tukar semua. Jadi benda itu adalah focus mode yang penting pada iOS 16 yang terbaru. Dan ini korang boleh tengok Dynamic Island. Dekat iPhone lama ni tak ada Dynamic Island, tapi dekat iPhone baru ada Dynamic Island. iPhone 14 Pro, Dynamic Island ni basically it's just a notification bar. Okay, dia menggunakan cutout pada screen tu sebagai notification bar. Jadi untuk tunjuk Face ID, untuk tunjuk call masuk, untuk tunjuk music playing, dia menggunakan notification notch tu, dan dia panggil Dynamic Island. Dan yang terakhir sekali, one more thing before kita end this session lah of what the heck is iPhone kan. Abang Dik nak give a highlight, give a shout out to benda yang paling underrated sekali on the iPhone, iaitu iPhone shortcuts. Okay, apa itu shortcuts? Basically, kalau korang tahu, iPhone ni dia berfungsi dengan Siri. Okay, Siri. Hey Siri. Okay, jadi bila kita cakap Hey Siri, dia keluarkan Siri lah kan. Okay, Siri ini bukan sekadar voice assistant saja, tapi segala filing system yang dilakukan dalam iPhone ni sebenarnya dilakukan oleh Siri. Siri yang mengatur semua filing system, dan bukakan app tu semua ada belakang dia, programming dia adalah Siri. Okay,
Jadi apa itu shortcut? Shortcuts ni kalau korang dekat Android dia panggil IFTTT, okay? If this then that. Jadi kalau shortcuts ni korang boleh set shortcuts lah. Kalau korang cakap certain things, dia boleh trigger benda Allah tu. Contohnya, hey Siri, where's Numan? On it. Jadi Abang Dip dah set Where's Numan untuk play podcast Numan Ali Khan. So they're working, okay. Sometimes it doesn't work. Something went wrong. Yeah, Please try because I'm talking. Hey Siri, where's Omar? one sec. Working on that. Sorry, something went wrong. Please Okay, try. that doesn't work. But basically, you can set shortcuts to trigger certain things lah. Let's say, you can say, Siri, I'm home, and then they off data, and then buka Wi-Fi and things like that. So shortcuts is where you want to go. Shortcuts, there you go. So bila kita open shortcuts, korang boleh set up seperti ini kan. Macam Abang Dik cakap tadi, where's Numan, where's Omar. So let's say contohnya where's Numan tadi. Don't trigger that. Kita boleh tengok edit. Okay, so play podcast Numan Ali Khan. Okay, jadi kalau Abang Dik nak dengar podcast tu, Abang Dik just cakap hey Siri, where's Numan. Then podcast tu akan play, and that is shortcuts, and that is all yang korang perlu tahu tentang iPhone yang terkini pada iPhone iOS 16 ini. Okay, jadi itu sajalah daripada Abang Dip. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, ada soalan-soalan yang lebih tentang iPhone dan macam mana korang nak switch kepada iPhone, boleh tanya di bawah, drop a comment. And thank you so much guys for joining Abang Dip. And komen lah kat bawah, dah beli ke iPhone baru ke, tak beli ke, apa ke kan. Okay, thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace out. Okay, video ni dah terlalu panjang, so just comment down below soalan-soalan yang korang ada. Okay, thank you so much guys. Bye bye. Ho 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 ho. Okay.